Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya Ustaz Akmal. InsyaAllah hari ini kita nak tengok kepada tajuk bidang hadis, iaitu yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Sebelum kita memulakan pelajaran, kita kena tahu apa dia objektif untuk kita belajar tajuk ini. Yang pertama adalah saya akan menerangkan pengertian hadis dan kepentingannya dalam kehidupan. Yang kedua, membaca hadis dengan betul. Yang ketiga, menyatakan terjemahan hadis. Kemudian kita akan lihat kepada penjelasan adab mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua. Yang kelima, kita akan menghuraikan kesan mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua. Dan yang paling penting dalam pendidikan Islam adalah kita mengamalkan dan menghayati tuntutan hadis dalam kehidupan seharian kita. Baik, kita lihat kepada hadis An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Maksudnya, daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Hadis adalah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat baginda. Semua benda yang disandarkan kepada Nabi adalah hadis. Hadis ni sangat penting kerana hadis merupakan sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Fungsi hadis adalah untuk menjelaskan hukum di dalam Al-Quran secara lebih terperinci. Kita kembali semula kepada hadis yang kita baca tadi dan kita lihat kepada intipati bagaimana adab kita nak mengasihi orang yang lebih muda. Yang pertama, kita hendaklah berbicara dengan nada yang mesra. Gunakan perkataan ataupun bahasa yang lembut. Bila kita berbicara dengan nada yang mesra, kita akan mewujudkan satu hubungan yang baik dengan mereka. Kemudian, kita sebagai orang yang lebih tua haruslah menasihati mereka dengan kata-kata yang baik. Jangan menghasut anak muda, orang yang lebih muda dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang hanya memberi kepentingan kepada diri kita. Yang keempat, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir adalah kita haruslah sebagai orang yang tua menunjukkan contoh tauladan yang baik. Tadi kita dah lihat bagaimana kita nak mengasihi orang yang lebih muda. Sekarang kita lihat bagaimana kita sebagai orang muda nak menghormati orang yang lebih tua. Tadi bagaimana seorang cikgu nak mengasihi anak muridnya. Dan sekarang bagaimana seorang murid nak menghormati orang lebih tua. Jadi guru lebih tua daripada kamu. Yang pertama, panggillah orang tersebut dengan panggilan yang terhormat. Jangan beri gelaran yang pelik-pelik. Orang tua dengan guru, tengok cikgu ni macam ni, panggil. Macam-macam yang kita gelarkan. Yang kedua, sentiasa kita minta nasihat, minta bimbingan, kerana orang yang lebih tua ni lebih banyak pengalaman daripada kita. Yang ketiga, taat kepada orang tua. Taat kepada perintah ibu bapa, guru-guru kita. Yang keempat, kita haruslah sentiasa sopan santun dalam berbicara. Dan cikgu bertanya, bila mak bertanya, bila mak suruh sesuatu, Ali, tolong belikan garam. Orang game tu tengah PUBG, tengah Mobile Legend. Kemudian kita akan jadi orang yang pertama, orang terawal nak beri salam. Kita beri salam.
Lepas tu kita lalu depan cikgu, cikgu datang. Assalamualaikum cikgu. Tengok cikgu angkat buku aktiviti. Cikgu, boleh cik kami tolong kita? Ringan tulang untuk kita membantu cikgu kita. Yang terakhir, pastikan kita mendahulukan orang tua dalam semua perkara. Bila mana kita mengamalkan adab tadi, semestinya ia akan memberi kesan dalam kehidupan kita. Kita akan jadi lebih disayangi, dihormati oleh orang lebih muda daripada kita. Kita akan melahirkan satu keluarga yang lebih bahagia. Contoh ibu bapa tadi mengasihi anak-anaknya dengan baik, maka ibu bapa akan melahirkan satu suasana keluarga yang bahagia. Dan semestinya kita akan melahirkan satu masyarakat yang hidup aman damai bila kita menghormati, bila kita mengasihi orang yang lebih muda. Dan bila orang muda ini dikasihi, kita akan mewujudkan satu generasi orang muda yang lebih sopan. Dan yang paling penting adalah wujud kerjasama dalam semua urusan yang kita lakukan. Sekarang kita tengok apa akan jadi bila kita menghormati orang tua. Ia akan mewujudkan satu kasih sayang di antara orang yang muda dan orang yang tua. Kemudian kehidupan kita akan lebih diberkati. Hidup kita diberkati, semestinya kita akan memperolehi ketenangan dalam jiwa kita. Yang paling penting adalah kita hendak mencari redha Allah. Artinya bila hidup menghormati, kasih mengasihi sesama, kita akan melahirkan satu masyarakat yang harmoni. Rumusannya, kita hendaklah menghormati orang tua, mengasihi orang muda agar kehidupan diberkati dan diredai oleh Allah seperti yang disarankan dalam hadis tadi. Apalagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.